Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya dan rekan kumpulan saya Lukmanul Hakim akan membentangkan tentang ciri-ciri pentadbiran British. Sebelum kita mulai, saya akan memberitahu seserba sedikit tentang topik ini. Penguasaan Inggris di tanah Melayu telah menyebabkan pelbagai perubahan kepada masyarakat tempatan. Dalam masa yang sama, kehadiran pihak British di tanah Melayu telah menyebabkan beberapa pengubahsuaian dari sistem pentadbiran, adat, undang-undang, dan juga pendidikan. Selanjutnya, kami akan mengupas sedikit ciri-ciri pentadbiran British dari segi aspek politik dan juga aspek budaya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang sistem pemerintahan British di tanah Melayu. Jadi British telah memperkenalkan sistem negeri-negeri selat. Jadi ianya ditubuhkan di Malaysia pada tahun 1826 yang berpusat di Pulau Pinang, dan ianya diketuai oleh Governor NNS itu sendiri, iaitu Robert Fullerton, dan ianya juga di bawah unit pentadbiran prestasi negeri-negeri selat. Seterusnya, pemerintahan British di tanah Melayu telah memperkenalkan sistem residen. Jadi pada suatu ketika dahulu di tanah Melayu sendiri, keadaan tidak berapa aman disebabkan oleh perebutan tahta dan pergaduhan antara dua kumpulan, iaitu Gihin dan Haisan, yang agak teruk lah. Seterusnya menyebabkan Inggris menandatangani perjanjian Pangkor pada tahun 1874. Jadi kesan daripada sistem residen ini dari segi politik, tiada penagihan kuasa pentadbiran dari mana-mana pihak. Seterusnya, yang kedua adalah kuasa pentadbiran diletakkan di bawah residen general yang berpusat ataupun bertapak di Kuala Lumpur, KL. Baiklah, dari segi ekonomi pula, Persekutuan 1896 telah merintiskan jalan ke arah kepesatan ekonomi negeri-negeri Melayu. Seterusnya adalah kesan yang kedua dalam segi ekonomi adalah keadaan politik yang semakin stabil. Telah banyak menarik para pelabur Eropah untuk melabur di tanah Melayu itu ketika itu. Itu sahaja pencerahan ataupun perbincangan saya pada dalam video ini. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mengupas tentang ciri-ciri pentadbiran British dari aspek budaya. Ada 3 yang saya akan bincangkan di sini. Yang pertama ialah pihak British telah menghapus sistem perhambaan. Hamba merupakan golongan yang paling bawah dalam susun lapisan masyarakat. Ia juga berperanan untuk menyumbangkan tenaganya untuk menambahkan harta tuannya. Maksudnya, hamba bekerja untuk menambahkan hasil atau harta tuannya. Pada waktu ini juga, sesiapa yang mempunyai hamba yang banyak, maka dia punya saraf sosial akan lebih tinggi. Maksudnya, semakin lebih ramai hamba yang diperoleh, semakin tinggi taraf sosial seseorang. Sistem yang kedua ialah British juga telah menghapuskan sistem amalan pungutan cukai. Cukai ialah bayaran yang dikenakan kepada individu untuk disalurkan kepada kerajaan mengikut undang-undang. Pada waktu ini, contoh cukai yang dikenakan ialah kepada saudagar asing. Sistem ini juga telah dijalankan oleh sultan dan pembesar sejak turun-temurun. Namun, British telah menghapus sistem ini. Sistem yang ketiga ialah penghapusan sistem kerah. Sistem kerah merupakan suatu sistem buruh paksa yang dijalankan oleh negeri-negeri Melayu sebelum kedatangan kuasa barat. Contohnya di sini ialah orang-orang yang dipaksa bekerja untuk membina tembok, masjid, parit, dan sebagainya. Namun, setelah kedatangan pihak British, para pembesar telah dilarang untuk menggunakan tenaga manusia untuk tujuan pribadi dan juga kerajaan. Secara kesimpulannya di sini ialah perubahan-perubahan yang telah dibuat oleh pihak British ini juga telah mendatangkan kesan baik kepada kita pada hari ini. Contohnya ialah
dengan penghapusan sistem perhambaan. Kita seharusnya bersyukur karena kita tidak perlu lagi melaksanakan sistem ini, karena jika ada, ia mungkin merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dilakukan sesama manusia, karena ialah kita telah memaksa seseorang untuk bekerja dengan secara paksa untuk kepentingan kita sendiri. Seterusnya ialah pada waktu itu Sultan dan juga pembesar tidak beberapa puas hati dengan pentadbiran yang telah diubahsuai oleh British. Ini karena mereka telah kehilangan banyak kuasa disebabkan oleh pengubahsaian yang dibuat oleh British dengan mengubah jawatan-jawatan. Seterusnya ialah pentadbiran British ini juga telah membuka suatu dimensi yang baru kepada pentadbiran negara-negara Melayu pada waktu itu. Dan di sini para pembesar boleh mengetahui selok-belok sistem pentadbiran yang dijalankan oleh pihak British melalui Majlis Mesyuarat Negeri. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.